Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini satu tazkirah yang akan saya sampaikan mengenai berpegang kepada jalan yang benar. Berpegang kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dalam negara kita ini dan juga seperti mana yang telah kita amalkan, kita sebagai umat Islam, ya, sama ada negara kita ini ataupun bagi pihak masyarakat negara Indonesia dan seruntum dengan kita, ya, mereka itu dan kita semua ini adalah bentuk jalan, adalah jalan sunnah wal jamaah. Kita ini adalah berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana kita dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Maka daripada itu ahli sunnah jamaah ialah golongan yang mengikut kepada pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum yang dididik oleh baginda. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, istilah ahli sunnah wal jamaah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 milah wa tafariqu ummati ala 73 milah kulluhum fin nar illa millata wahidah. Qal wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang bermaksud sesungguhnya Bani Israel telah berpecah kepada 72 kelompok. Manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok. Kesemuanya akan dimasukkan ke neraka kecuali satu kelompok sahaja. Mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah golongan yang berpegang dengan ajaranku dan juga para sahabatku. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat dan kita dengar apa yang diperhatikan dalam hadis ini, banyaknya golongan-golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sampai ke 73 golongan. Maka yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya agama Islam ialah satu saja, ialah golongan yang berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sahaja. Kalau kita lihat isu kita sekarang ini, ya, isu mengenai ajaran sesat, ya, banyak ajaran sesat dan menyeleweng, bukan saja suatu isu baru. Kalau kita lihat isu ni lama sejak sekian lama. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabinya termasuk Nabi Adam alaihi salam semuanya untuk menyeru manusia untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara taghut. Dan menjauhi perkara taghut. Perkara taghut ini adalah penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Memuja sesuatu yang makhluk Allah, itu katanya taghut. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kelompok ajaran sesat terawal yang kita ialah pengikut kepada individu yang mengakui sebagai nabi selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat saja nabi, ramainya pengikut-pengikut cuba untuk melahirkan berbagai-bagai
aliran-aliran dan agama selepas Nabi wafat. Ya. Di antaranya ialah ajaran Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab orang pendusta yang mengaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku sebagai Nabi selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan hadirin yang dimaksud, kita nak berjaga-jaga dengan amalan-amalan dan juga ajaran-ajaran yang boleh kadang-kadang dia boleh mempengaruhi kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi segala pemikiran-pemikiran kita, ideologi-ideologi yang berpegang dengan ataupun doktrin-doktrin dengan fahaman-fahaman yang salah. Jika sekiranya kita tidak memperdalamkan segala keilmuan kita, terutamanya kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah terperosok ataupun mudah terjerumus di dalam lembah pengikut-pengikut mereka. Oleh yang demikian, tuan-tuan hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran telah banyak panduan-panduan dan cara-cara kita untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sebenarnya, iaitu ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai manhaj ataupun jalan al-sunnah wal jamaah ini. Di negara kita ini banyak ancaman sebenarnya, tuan-tuan hadirin. Lihatlah yang berlaku di Johor tu kan. Johor ni kan. Membunuh siapa? Membunuh polis. Itu ajaran-ajaran yang boleh memporak-perandakan, yang boleh merosakkan masyarakat sekeliling kita. Jadi ajaran ini dicuba disebarkan. Jadi dalam hal keadaan demikian, tentu sekali boleh merosakkan dan kerajaan terpaksa bertindak. Bertindak supaya hal-hal tersebut tidaklah merebak di tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi Wahdat Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak mendorongkan umatnya bersikap ekstrim. Sebaliknya, jalan Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat menganjurkan umatnya supaya apa? Sentiasa rahimah, sentiasa berkasih sayang. Awsatuha, sentiasa bersederhana. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang nak dilakukan adalah sederhana. Timbulnya ekstremisme ini dalam kelompok masyarakat apabila mereka merasakan bahawa dirinya ataupun kelompoknya sahaja yang benar, atau menganggap guru-guru mereka sahaja yang betul, dan macam-macam lagi dakwaan ini yang tidak lain berpunca daripada sifat fanatik ataupun taksub yang membabi tulang, membuta tuli. Oleh yang demikian, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, masa-masa ini kita tidak mencukupi dan cemburu untuk kita menceritakan lebih lanjut mengenai tentang ajaran-ajaran sesat yang boleh mempengaruhi kita jika sekiranya kita tidak mempunyai ilmu yang mantap ataupun pengajaran ataupun jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita amalkan di Nusantara ini, ya. Maka yang demikian insya-Allah kita akan sambung lagi di hari dan waktu yang sama kalau diizinkan, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah, ihdinas siratal mustaqim, berada dalam tunjukkan di dalam jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membimbing kita ke arah jalan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Saya serahkan kembali kepada Puan Adik Ima, dipersilakan Puan Adik.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama. Menarik perbincangan kita tentang akidah. InsyaAllah satu hari nanti kita boleh sambung lagi. InsyaAllah sekiranya Allah izinkan. Alhamdulillah, usai bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, berjemaah dan tazkirah ringkas namun padat, pada pagi Jumaat yang barakah ini, semoga Allah menerima dan mengijabah segala bacaan surah dan doa-doa kita kepada diri kita dan mereka yang tersayang, dan turut didoakan saudara-saudari khususnya dalam senarai pesakit. Semoga semuanya beroleh kesembuhan dan kesihatan tanpa mudarat. Allah Maha menyusun berbetulan tazkirah pagi ini tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Diharapkan kita semua terpilih bagi mengemarahkan kuliah duha sejurus selepas ini bersama Al-Fadil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin dengan pengajian Tauhid Faridatul Faraid fi Ilmi Akaid bagi mendalami lagi ilmu akidah atau Tauhid. Jazakallahu khairan kathira buat Al-Fadil Ustaz Haji Zaidi bin Haji Edward atas pimpinan bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan curahan ilmu dan pencerahan. Hanya Allah saja yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat semua para hadirin dan pengifat istiqamah serta para ahli tadbir urus gemenur iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Dari hati yang terdalam, saya, Adik Irma binti Sukir dan seluruh pihak pengurusan Gemenur Iman mohon ampun dan maaf atas hilaf dan kelemahan kami dalam mengecarakan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di tamu-tamu syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul As daripada Al-Fadil Ustaz yang saya segan. Sehingga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, maaf, kita berjumpa lagi di hari dan waktu sama. Terima kasih, ada datang kuasa dan hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.